berikan untuk bertemu lagi pada pagi ini untuk kita menyambung pembacaan kitab Barakah ini, kitab Fathul Bari, kitab terpanjang setakat yang kita tahu dalam ilmu hadis dalam bahasa Melayu. Semoga Allah memberikan rahmat dan inayah serta kasih sayang kepada pengarang yang telah menjadi sebab kepada pertemuan kita pada setiap pagi. Alhamdulillah. Masalah yang ke-508. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi syaikhihi wa talamizatihi wa qurra'i bahri al-madri wa sa'ir musannafatihi wa syurra'ihi Allahumma. 508. Masalah haid dan wajib segera mandinya. Masalah haid dan wajib segera mandinya. Kata Nawawi radhiyallahu ta'ala telah berkata ashab kita. Kitab ni kalau kita baca seakan-akan kita juga sedang mentelaah Syarhun Nawawi. Kalau saya cakapnya ada kelebihan kitab dalam masa sama kita juga mentelaah juga kitab Al-Um, kitab yang jarang dibaca. Manakala kitab Al-Um itu boleh dibaca, tapi perlu dipandangkan dengan pandangan-pandangan ashab. Kerana Al-Um itu adalah sumber asas yang kadang-kadang ucapan itu zahirnya umum, tapi yang dimasukkan ada pengecualian. Jadi ashab yang menentukan, yang telah memperincikan apakah sebenarnya kehendak Al-Imam Asy-Syafi'i sehingga keluar istilah Imam Nawawi sebagai contoh azhar, qabil azhar, masyhur, qabil masyhur. Itu semua adalah sebagai khidmat kepada kaum Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Kata Nawawi radhiyallahu ta'ala telah berkata ashab kita, apabila habis zaman haidnya, wajiblah atasnya mandi sekarang itu jua, kerana mencapai awal sembahyang yang didapatkannya, dan tiadalah harus baginya meninggalkan sembahyang dan puasa kemudian daripada itu. Maknanya wajiblah atasnya mandi sekarang itu jua, iaitu wajib muwassa', bukan wajib 'alal fawr. Sebab apabila wanita itu dia sudah berhenti haid, katakan dia berhenti haid pukul 12.30 Zuhur, 12.30 di Mesir dah masuk Zuhur. Kemudian kalau ikut zahir ni masa tu juga kena mandi. Tapi yang dimaksudkan mandi segera itu adalah hendaklah dia mandi supaya dia dapat menunaikan solat pada waktu berhenti haid itu. Jadi maknanya kalau dia nak lambat-lambatkan mandi boleh, tapi sebelum waktu asar dia kena mandi dan dia kena sempat sembahyang zuhur. Itu maksudnya wajiblah atasnya mandi sekarang itu juga. Sebab zahir ayat tu macam kena masa-masa tu juga. Kalau lambat dosa kan? Tak. Maka tiadalah harus baginya meninggalkan sembahyang dan puasa kemudian daripada itu. Dan tiada harus ia menegah suaminya daripada waktinya. Maksudnya daripada melakukan hubungan suami isteri dengan si wanita yang telah putus haid tadi. Tapi selagi wanita itu belum mandi junub, tak boleh lagi. Sebab walaupun dia dah berhenti haid, tetapi dia masih lagi belum mandi hadas. Jadi kalau suami dia mahu untuk bersama dengan dia pada jam sekian-sekian, ketika itu asal-asal wajib muwassa' sudah jadi mudayyak. Asal masuk zuhur, contoh pukul 12 kasar-kasar mudah cerita 11 lebih tu dia berhenti haid, katakan pukul 12. Kita buat asar nanti jam 3 lebih dalam pukul 2.45 saya mandi. Tiba-tiba suami dia kata, awak ni kenapa jangan senyum ni kenapa? Saya dah selesai bang, tak haid dah. Okey, minta maaf, saya perlu kan. Okey. Jadi ketika itu bila suami kata saya mahu bersama sekarang, cakap so, macam agak-agak sikit, tapi secara hukum juga itu. Suami kata saya nak segera, saya nak sekarang, saya nak bersama dengan kamu sekarang. Maka ketika itu asal-asal wanita tadi boleh mandi pukul 2.45 sebab dia hanya diwajibkan ke atasnya fardu solat. Tapi apabila suami mahu, telah ada satu lagi fardu, iaitu fardu mentaati suami. Keadaan dia dah boleh bersama dengan suami, maka ketika itu wajiblah dia mandi segera untuk dia dapat suci, lalu boleh untuk untuk dia bersama dengan suaminya. Dan tiada harus ia menegah suaminya daripada waktunya
dan menegah daripada sesuatu yang memperbuat akan dia oleh orang yang suci. Orang perempuan yang datang haid, suami dia tak boleh bersama dengan dia. Dan suami dia kalau nak berseronok dengan isteri yang tak haid hanya pada bahagian selain daripada bahagian di antara pusat dengan lutut. Pegang muka dia, pegang pipi dia, pegang gigi dia tak boleh. Tapi kalau puasa antara pusat dengan lutut tak boleh. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Jadi apabila wanita itu sudah suci, sudah berhenti haid, maka ketika itu dia tak boleh larang lagi suami dia daripada melakukan benda yang tidak boleh dibuat suatu dia sedang haid, sebab dia ketika itu sudah berhenti haid. Dan tiada harus ia menanti dan membuat-buat tak boleh didekati akan dia sama sekali. Okey? Dan tiada harus ia menanti-nanti dan membuat-buat tak boleh didekati akan dia sama sekali. So dia kata, kamu dah berhenti haid dah? Saya nanti abang, nanti saya buat abang ni lah. Sabarlah. Dia tak lagi sebab dia sudah wajib mentaati suami dia. Sebab apabila seorang isteri itu diajak oleh suaminya, wajib dia taat. Dia wajib dia taat selagi mana dia tidak haid, selagi mana dia tidak sakit. Tapi kalau dia dalam keadaan sakit, maka ketika itu suami dia tak boleh dah bersama buat mudarat dari isteri. Okey? Tapi kalau dia okey, senang, tak ada masalah apa, dia pula dah sudah suci, maka tak boleh si isteri melarang suami, kerana itu memang hak si suami. Maka kalau isteri tak ada, dalam keadaan tak ada sebarang masyarakat, tak ada sebarang musibah, isteri tadi sudah nusyuz. Dia sudah menjadi wanita nasyid, wanita yang sudah masuk pada hukum nusyuz. Wanita nusyuz berhak untuk si suami tak bagi nafkah lagi. Nusyuz dalam mazhab Syafi'i ada dua sahaja. Yang mana kesan menusyuz ni si suami boleh nasihat, kalau tak nak nasihat boleh renggang tempat tidur, kalau tak berjaya juga boleh pukul dengan tidak mencederakan. Contohnya tu, bukan tumbuk sampai lebam, haram tak boleh kat tu. Sebab tujuan pukulan dalam Islam adalah takdim, supaya dengan pukulan itu wanita tadi boleh berubah. Jadi pukulan takdim ini bukan pukulan takzim. Sama juga seorang ayah bila dia nak mendidik anak, tak boleh ditampar muka sama sekali, tak boleh, haram. Jasad dia tak boleh pukul pada kawasan yang bahaya. Untuk pukul di kemaluan tak boleh. Itu memang titik maut dalam ilmu persilatan. Tumbuk di sini, apalagi bawah saya kata tumbuk sini tak boleh, ini pun sama muka lah. Apalagi ikutlah dia punya titik-titik akupuntur yang disebut tu kan. Jadi si ayah, si ibu, si suami, dia hanya boleh memukul pada kawasan yang tidak bahaya. Dalam masa yang sama, pukulan itu tidak memberi kesan. Umpama ni sakit, tapi tak ada pun sampai lebam. Okay? Cubit pun cubit, terasa sakit. Bukan cubit sampai lebam kawan tu Jadi kalaulah dengan sebab pukulan itu tak berjaya juga, ni dah pukul sikit tak berjaya, ketuk kuat sikit tak boleh. Sebab tujuan takdim adalah supaya orang yang ditakdim itu, orang yang cuba untuk diberikan pelajaran adab itu berubah. Kalau dia tahulah isteri aku ni, aku tahu dia ni memang kalau orang hentam dia, pukul dia memang sakit, dia takkan berubah memang cara begitu. Haram dah begitu. Haram dah si suami untuk pergi kepada takdim dengan cara pukulan. Bahkan walaupun disebut oleh para ulama, walaupun takdim itu dibolehkan secara pukulan, namun yang terbaik jangan itu. Walaupun boleh pukul, walaupun isteri mungkin akan berubah dengan sebab pukulan, tak, yang terbaiknya adalah tidak memukul. Dengan diambil punca hukumnya bahawa Nabi SAW tidak pernah memukul isteri. Nabi tidak pernah memukul isteri. Jadi bila kita dah di isteri ni, tentulah kadang-kadang kita nak tunjuk kita punya hero tu. Ayolah, kalau dengan kawan-kawan, saya tumbuk tajam dia boleh. Bila orang dengan isteri, nak pula isteri bukan main silat, bukan taekwondo, bukan wushu dan sebagainya. Jadi macam itulah kita nak tunjuk kita punya kejantanan. Sebenarnya itu adalah kewanitaan kita. Ada pula perempuan tak gentleman langsung. Jadi pukulan adalah untuk takdim. Sekiranya pukulan itu tidak berjaya, maka haramlah untuk pukul. Sebab ketika itu dia bukan takdim, dia takdim. Jadi begitu juga orang wanita haid, kalau dia sampai kepada menolak ajakan suami dalam keadaan dia tidak mempunyai sebarang masalah, dia sudah masuk dalam dairatul nusyuz. Wanita nusyuz berhak untuk
ditegur, berhak untuk ditinggalkan dari segi tempat pembaringan, tak tidur sekali maknanya. Dan yang ketiga, berhak untuk dipukul. Sekiranya pukulan itu disangka boleh memberi kesan dari segi berubah dia. Tapi kalau pukulan itu memang tak akan memberi kesan, atau dia dah try lah, suami dah try pukul, dia kata, tak sakit, tak sakit. Alamak, kalau aku bagi sakit, dah jatuh haram pula kan. Jadi ketika itu dah tak boleh pukul dah. Tak boleh pukul dah. Itu maknanya nusyuz dalam aspek kedua. Pertama, dia tidak bersama dengan suami. Yang kedua adalah apabila dia keluar rumah tanpa izin suami. Dua ni saja nusyuz. Tapi kalau si pukul saya Ustaz, dia tak nusyuz ke? Haram memang haram, isteri pukul suami apa hal kan? Tetapi dia tidak masuk dalam hukum nusyuz. Ya betul. Dia pukul saya ni, dia patah ni, dia berpasal Ustaz. Dia memang dulu. Saya ingat masa saya masuk silat tu, dia punya jurulatihnya. Saya baru bengkung putih, dia dah bengkung coklat dah, macam tu kan. Dia memang tinggi lah. Betul, kebetulan dia minat dengan saya minat dia kahwin lah. Tapi dia memang handal lah. Dia marah tu dengan saya, dia bantai yang patah gigi kan. Saya tahu lah kalau saya lawan, saya kalah. Sebab saya belas pagi dengan dia sebelum saya kahwin. Memang tu jenuh saya tahu lah, saya takut dengan dia. Tapi sebab cinta punya masa kan, kita kahwin lah. Baik, ketika itu wanita yang pukul suami macam mana? Nusyuz kan tidak? Nusyuz lah tidak nusyuz. Tapi haram. Sebab kita biasa terjemah nusyuz ni derhaka. Bila derhaka ni, kalau dia maki kita, derhaka lah. Dia pukul kita, derhaka lah. Sebenarnya dari segi hukumnya, nusyuz dalam Malaysia ada dua je. Yang mana kesan dia berhak untuk digugurkan nafkah dia. Selagi dia tak bertobat sekali tu, okey, hari ni bang, apa sarapan pagi tak ada? Tak ada. Besar pula, saya setiap bertanggungjawab. Awak nusyuz, awak keluar tanpa minta izin saya. Kalau awak bertobat, saya bagi. Tak nak taubat, besok saya keluar lagi. Okey, begitu. Kalau dia pukul kita, dia tak dapat isteri bini kan, dia pukul kita, besok bagi bang, sarapan mana? Tak nak bagi. Kenapa tak bagi? Saya bukan nusyuz. Saya pukul abang, ya, saya tahu saya berdosa. Tapi saya tak masuk hukum nusyuz. Abang kena bagi dia sebab betul kau ni. Itu suami pun buka kitab lagi, betul tak? Jadi dia kena bagi nafkah. Dia patah ni. Jadi kalau sayang dengan isteri dia, kalau dia kata kau macam ni tak boleh, yang hari ni patah satu, besok patah lagi, kau macam ni sebulan rongak saya. Cukup lah, kita memang tak ada jodoh lah. Awak kena cari juga suami yang memang lebih handal ke awak. Dia nak patahkan gigi, awak nak patahkan gigi dia, awak nak patah kaki dia. Itu mungkin saya cari suami yang handal. Maknanya nusyuz dua yang kita cari. Selain daripada itu, hatta kalau isteri pukul kita pun wajib kita bagi nafkah. Sebab pukul suami belum nusyuz, tapi boleh membawa ke nusyuz. Yang kalau dia boleh pukul lah ni, kita ajak tak nak lah. Pukul pun sanggup. Apa sangat lah kalau sekadar malah lagi-lagi dah dia boleh buat kan. Jadi nusyuz hanya dua saja. Selain betul dia neraka, dia berdosa, tetapi tidak membawa kepada hukum nusyuz yang akan membawa kepada tergugur nafkah yang diwajibkan oleh Allah ke atas suami untuk si isteri. Dan tiada harus ia menanti-nanti dan membuat-buat, tak boleh didekati akan dia sama sekali. Saya teringat apa yang saya belajar dengan Syekh Said dulu tentang hukum nusyuz. Dia sebut dua je nusyuz, yang lain tak ada. Kejut juga pasal dia betul Syekh, dia pukul membawa kepada nusyuz, tapi belum nusyuz. Nusyuz dua je dalam cerita. Dan diriwayatkan daripada Malik radhiyallahu anhu akan satu riwayat bahawasanya boleh perempuan yang putus daripada haidnya itu membuat dirinya tiada boleh didekati suaminya 3 hari kemudian daripada hari adatnya. Wallahu a'lam. Ini mazhab Imam Malik. Boleh dia tak nak lagi bersama dengan suaminya. Kemudian daripada hari adatnya, wallahu a'lam. Saya tak pasti apakah yang dimasukkan dengan kenyataan ini. Kita boleh merojah belilah mazhab Maliki kalau kita rajin atau pendapat mazhab Imam Malik. Baik, 509. Masalah haid persemedangan bolehkah ia jima'? Haid persemedangan ni apa dia? Istihadah, bukan haid. Cuma istilah syahidahnya haid persemedangan. Disebut haid persemedangan. Jadi kalau orang yang baru first baca, mudah pula haid sebenarnya dia ni tak haid tapi boleh jima', boleh. Dia terlupa persemedangan itu maksudnya berterusan. Haid yang berterusan melampaui beberapa hari, lalu dia bukan haid, dia adalah istihadah. Haid bersemedangan bolehkah ia jima'?
Kata Nawawi, bahawasanya perempuan yang keluar darah haid bersemedangan itu baginya hukum segala perempuan yang suci pada kebanyakan hukum-hukumnya. Maka harus bagi suaminya wati, maksudnya bersama, wati si maksudnya bersetubuh harus bagi suaminya wati akan dia pada waktu hanyut darahnya di sisi kita. Dan di sisi jumhur ulama telah menghikayatkan dia oleh Ibn Munzir di dalam Al-Ashraf. Yang betulnya Al-Ashraf, kitab Imam Ibn Munzir Al-Ashraf, kitab bicara tentang masalah-masalah fiqh. Bukan Al-Ashraf, setahu saya Al-Ashraf. Tak Allah sawab dia cek balik. Lepas tu dia dekat pula tu kan, kau menghafal dekat-dekat. Kitabnya Al-Ashraf. Siapa ada internet boleh cuba try cari Al-Ashraf Ibn Munzir. Saya punya internet tu dah habis. Sebenarnya tengok video kungfu, dia komentari bukan cerita, dia komentari persembahan Shaolin. Jadi habis tu rugi bahasa. Jadi siapa ada internet cuba tengok, tulis Al-Ashraf, Al-Ashraf Ibn Munzir. Al-Ashraf, Al-Ashraf ke Al-Ashraf? Setahu saya Al-Ashraf. Okey, tulis lagi. Bahawasanya, kata Nawawi, bahawasanya perempuan yang keluar darah haid bersemedangan itu baginya hukum segala perempuan yang suci. Dia adalah suci sebenarnya. Wanita yang ditimpa istihadah, dia adalah suci pada segala hukum. Pada kebanyakan folder. Tapi bagi folder mutahayyirah lain. Wanita yang mustahadah, lalu dia, tapi bila kita tengok balik, dia sebenarnya berada pada folder mutahayyirah. Sama ada dia itu memang mu'tadah, ghair mumayyizah, nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan, ataupun dia ada juga, dia termasuk juga dalam folder itu. Maka ketika itu wanita ini tidak boleh didekati oleh suami. Solat kena, puasa kena, hukum waqti dengan suami tak boleh. Sebab ihtiyat, takut-takut sebenarnya hari itu dia haid, dia tak tahu. Okey, sebab tu disebut sini baginya hukum segala perempuan yang suci pada kebanyakan hukum-hukumnya. Pada kebanyakan hukum-hukumnya. Sebab bukan semua hukum wanita suci itu sama seperti wanita istihadah. Orang perempuan istihadah, dia hanya boleh ambil wuduk bila masuk waktu. Orang suci tak begitu, bila-bila pun boleh. Jadi pada kebanyakan hukum wanita suci itu ada pada wanita mustahadah. Kemudian bukan semua wanita mustahadah, ada juga wanita mustahadah yang langsung tidak boleh disetubuhi oleh suaminya, iaitu wanita mutahayyirah yang telah dibincangkan panjang sebelum ini pada audah wala li'adah. Gimana? Al-Ashraf. Al-Ashraf. Apa nama penuh kitab dia? Fi Masail Khilaf hujung dia kan? Fi Mazahib Ulama. Di Al-Ashraf tu hujung dia Fi Masail Khilaf gitu. Al-Ashraf ala Mazahib Ulama. Okay, saya tersilap Masail Khilaf tu. Atau mungkin itu nama salah satu nama dia. Saya ingat dia Al-Ashraf Masail Khilaf, Fi Masail Khilaf. Tapi tak apalah, Al-Ashraf ala Mazahib Ulama. Jadi bukan Al-Ashraf kan? Jadi berlaku silap cetak sikit di sini. Al-Ashraf. Masalah yang berapa tadi? Sebab itu sudah. Okey. Maka harus bagi suaminya wati akan dia pada waktu hanyut darahnya. Maksud waktu berhenti darahnya. Hanyut sini maksudnya berhenti kan? Di sisi kita dan di sisi jumhur ulama telah menghikayatkan dia oleh Ibn Munzir di dalam Al-Ashraf
daripada Ibnu Abbas dan Ibnu Musayyab, boleh baca Al-Musayyib, dan Al-Hasan Al-Basri dan Atha dan Sa'id bin Jubair dan Qatadah dan Hammad Ibnu Abi Sulaiman dan Bakr bin Abdullah Al-Muzani dan Al-Auza'i dan As-Sawri dan Malik dan Ishaq dan Abi Thawr. Ini semua adalah para ulama dahulu yang sama pendapatnya dengan mazhab Imam Syafi'i. Boleh, tapi boleh di sini dengan maksud setelah mandi. Cuma adakah semua ulama ni juga begitu? Allah a'lam. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita, walaupun wanita yang telah putus haid, berhenti haid, ini sudah boleh untuk disetubuhi oleh suami, tetapi setelah wanita itu mandi. Kata Ibnu Al-Munzir, dan dengan dialah aku katanya, dan diriwayatkan kami daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya berkata ia, tiada boleh mewati akan perempuan haid bersemedangan itu oleh suaminya. Ini pendapat Sayyidatuna Aisyah. Namun adakah pendapat Sayyidatuna Aisyah ini bersemua wanita musyawarah? Wallahu a'lam. Atau memang sebenarnya merujuk kepada wanita mutahhirah macam yang kita sebut? Wallahu a'lam. Sebab itulah, oleh kerana pendapat para sahabat ni kita hanya tahu sikit, dalam keadaan perinci itu kita tak sampai. Dan sebab itulah dalam kitab usul fiqh disebut tak boleh kita berpegang dengan aqwal as-sahabah. Bukan kerana menafikan mereka itu mujtahid, tapi masalahnya kaul mereka itu tak sampai detail begitu. Berbeza dengan kaul ashab ataupun kaul mazhab-mazhab lain yang empat yang sampai kepada kita secara detail. Dan dengan dialah berkata An-Nakhai dan Al-Hakam, dan ini yang baru pula, dan memakruh akan dia oleh Ibnu Sirin. Dan kata Ahmad, Sayyidina Ahmad bin Hanbal, tiada dijima' akan dia melainkan lama menanti dengannya. Seakan-akan wanita tadi kena tunggu dulu, sebab mungkin darah dah berhenti. Katakan darah berhenti pada hari ke-7, boleh bersama dengan suami dulu ke? Kalau ikut mazhab kita boleh lah. Tapi kalau ikut zahir pendapat Imam Ahmad, kena tunggu dulu. Sebab takut-takut besok datang darah lagi. Kalau besok datang darah, maka hari suci ni sebenarnya masih lagi haid, dan hukum haid tak boleh untuk kita bersama dengan wanita haid. Dan kata Ahmad, tiada dijima' akan dia melainkan lama menanti dengan dia. Dan pada satu riwayat daripadanya, itu daripada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, bahawasanya tiada harus watinya melainkan takutkan suaminya berzina. Sorry pendapat Imam Ahmad tadi kita sebut, kita bawa kepada surahnya wanita haid, wanita istihadah darah terus keluar kan. Jadi boleh ke kita ni? Tak boleh. Kalau ikut pendapat Imam Ahmad, melainkan lama nantilah kejap pukul hari yang ke sekali, hari ke-16 kalau lagi darah, nantilah pukul hari ke-20 nanti berhenti kan. Jadi kita tunggu sekejap. Tapi kalau mazhab Syafi'i dah boleh dah, sebab wanita yang mustahadah, pada kebanyakan folder wanita mustahadah, kita boleh untuk bersama dengan dia, kerana jelas hari mana dia telah suci sebenarnya. Melainkan pada wanita mutahayyirah yang kita tak tahu dia suci atau tidak, itu tak boleh kita bersama dengan isteri yang dituntut penyakit istihadah ini, kerana demi untuk mengelakkan daripada kita melakukan persetubuhan dalam keadaan dia isi Allah sebenarnya masih lagi haid. Dan bermula yang terpilih yang telah disebutkan dia daripada jumhur. Inilah yang terpilih adalah pendapat jumhur yang mengatakan boleh untuk kita bersama dengan isteri yang ditimpa istihadah. Dan bermula dalil atasnya ialah diriwayatkan dia oleh Ikrimah daripada Hamnah bintu Jahsh. Sayyidatuna Hamnah bintu Jahsh adalah adik-beradik dengan Sayyidatuna Zainab bintu Jahsh, dan juga adik-beradik dengan Sayyidatuna Ummu Salamah bintu Jahsh. Memang keluarga Jahsh ni kena istihadah kan. Jadi subhanallah, walaupun zahirnya musibah, tapi hakikatnya adalah nikmat untuk kita supaya kita dapat hukum.
Sebab tu kadang-kadang musibah yang kita lihat musibah pada mata kita, hakikatnya dia adalah satu nikmat. Bayangkan setiap kali kita sebut hukum ni, pahala ni sampai kepada Sayyidatuna Hamnah, Sayyidatuna Ummu Salamah, Sayyidatuna Abu Salim, Sayyidatuna Aisyah yang melihatkan kisah ni juga. Ini semuanya sampai pahala kepada mereka. Musibah pada mata kita, tapi hakikatnya adalah nikmat di sisi Allah Ta'ala. Dan bermula dari atasnya ialah diriwayatkan oleh Ikrimah daripada Hamnah dan binti Jahsh radhiyallahu anha bahawasanya ia kena darah keluar bersemendangan, iaitu mustahadah, dan adalah suaminya jima' akan dia. Jadi apabila suami dia bersama dalam keadaan peristiwa itu berlaku pada zaman Nabi, makanya dia menunjukkan iqrar daripada Rasulullah SAW. Sebab ghalibnya peristiwa itu sampai pada pendengaran Nabi. Dan Nabi tak kata apa, tak ada larangan, menunjukkan iqrar daripada Rasulullah SAW. Dan iqrarnya Nabi itu adalah hujjah bahawa perbuatan itu dibenarkan. Dan tak mustahil juga suaminya tadi telah bertanya kepada Nabi, lantas Nabi jawab boleh, lalu dia pun bersama. Cuma tak sampai kepada kita pertanyaan tersebut. Mungkin juga, wallahu a'lam. Meriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan Baihaqi dan lain daripada keduanya dengan ini lafaz, dengan isnad hasan. Kata Bukhari di dalam sahihnya, telah berkata Ibnu Abbas, bermula perempuan keluar darah semendangan itu boleh dijima' oleh suaminya, kerana apabila sembahyang lebih besar lagi dosa meninggalkannya, dan pula kerana perempuan keluar darah, kerana apabila sembahyang lebih besar lagi dosa meninggalkannya. Maknanya sembahyang pun boleh, takkan bersama tak boleh. Sedangkan melakukan solat ketika haid adalah haram. Tiba-tiba keluar darah istihadah, boleh pula sembahyang. Kalau sembahyang yang lebih besar daripada hubungan suami isteri pun boleh dilakukan ketika wanita itu datang istihadah, maka mengapa pula untuk bersama tak boleh? Sepatutnya sembahyang lagi-lagi kita nak jaga, sebab ia adalah hubungan di antara seorang manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sembahyang lebih besar pun boleh, apatah lagi hukum untuk si suami bersama dengan isteri. Kata Bukhari di dalam sahihnya telah berkata Ibnu Abbas, bermula perempuan keluar darah semendangan itu boleh dijima' oleh suaminya, kerana apabila sembahyang lebih besar lagi dosa meninggalkannya, dan pula kerana perempuan keluar darah bersemendangan itu seperti orang yang suci pada sembahyang dan puasa dan lain daripada keduanya, maka demikian itulah juga pada jima'. Kalau sembahyang pun boleh, sedangkan kalau tinggalkan sembahyang itu haram. Dan wanita yang tak haid tak boleh sembahyang, sebab memang tak boleh. Tiba-tiba time istihadah kena sembahyang, menunjukkan hukum sudah berubah. Dan dalam masalah puasa pun kena. Jadi takkan puasa boleh, solat pun kena. Tiba-tiba suami nak bersama tak boleh, sedangkan kesemuanya itu termasuk dalam hukum wajib. Si isteri wajib taat pada suami, si isteri juga wajib taat pada Allah dengan cara melakukan sembahyang dan juga puasa. Kalau yang tu hukum wajib, yang ini juga sebenarnya adalah wajib. Dan pula kerana bahawasanya mengharamkan itu hanya sabit ia dengan syarak, maka tiada datang syarak mengharamkannya, wallahu a'lam. Kita nak kata tak boleh ni mesti dengan dalil yang mengatakan haram. Baik mana dalil? Tak ada dalil. Bila tak ada dalil, tak adalah haram. Alhamdulillah, kita masuk kepada bab yang baru. Berapa jam sekarang? Oh, awal. Ini kan satu haram. Bab ma jaa fi anna al-mustahadah annaha taghtasil 'inda kulli salat. Kita baca hadis yang terlebih dahulu. Wa anhu bihi qala 'an Aisyah radhiyallahu ta'ala 'anha annaha qalat istaftat Ummu Habibah bintu Jahsh. Subhanallah. Ummu Salamah bintu Jahsh, Hamnah bintu Jahsh. Sekarang ni Ummu Habibah bintu Jahsh. Ummu Salamah ke Ummu Habibah sebelum ni? Ummu Habibah kan? Bukan Ummu Salamah kan? Saya silap Pak. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anha qalat istaftat Ummu Habibah bintu Jahsh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqalat inni ustahadu fala athhur afa ad'u as-salah
faqalat la innama dhalika 'irqun faghtasili thumma salli, fakanat taghtasilu li kulli salatin. Hadis ini juga ada dalam Sahih Bukhari. Subhanallah. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya berkata ia meminta fatwa Ummu Habibah bintu Jahsh akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya bahwasanya aku haid bersemedangan, maka tiada aku suci. Maka adakah aku tinggalkan sembahyang? Maka sabdanya, jangan. Hanya saja demikian itu urat, iaitu urat darah. Istihadah ni keluar daripada urat darah, bukan seperti haid yang keluar daripada rahim. Maka sabdanya, jangan. Hanya saja demikian itu urat darah. Mandilah engkau, kemudian sembahyang, maka adalah ia mandi bagi tiap-tiap sembahyang. Bab ma jaa fi anna al-mustahadha annaha taghtasil 'inda kulli salatin. 510 bab yang telah datang ia pada menyatakan perempuan keluar darah bersemedangan bahawasanya mandi ia ketika tiap-tiap kali sembahyang fardu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah lalu masalah ini dibicarakan di dalam masalah 505 dan 506, dan sekarang hendak menerangkan hadisnya dan beberapa hukum lagi yang bertali mali dengannya, yang saling berkaitan, saling berkait mengenai bertali mali, yang bertali mali dengannya. Maka hadis ini telah dikeluarkan oleh Tirmizi, demikian bunyinya. An Aisyah radhiyallahu taala anha anha qalat istaftat Ummu Habibah bintu Jahsh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya berkata ia telah meminta fatwa Ummu Habibah bintu Jahsh akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masalah haid bersemedangan. Tengok kalau tengok teks ada tak fil istihadah? Tak ada pun. Tengok teks istaftat Ummu Habibah bintu Jahsh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Syekh dia terjemahkan meminta fatwa Ummu Habibah bintu Jahsh akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masalah haid bersemedangan. Itu adalah huraian Syekh Al-Nawawi ketika menterjemahkan teks hadis ini. Memang manhaj beliau. Faqalat inni ustahadu fala athuru afa ad'u salat. Maka kata dia, ya Rasulullah, bahawasanya hamba itu telah kena haid. Hamba maksudnya saya, hamba itu telah kena haid berkekalan, tiada putus-putus. Maka yang hamba tahu, orang yang haid itu haram atasnya sembahyang. Apa tak huraian Syekh Idris? Fala athur ay ana azul ala hasab ilmi anna alladhi usiba bidam lam yathur. Jadi Syekh huraian tu. Jadi sebenarnya huraian Syekh Idris Marwawi membantu kita. Cuma kita nak kena pastikan mana satu huraian, mana satu terjemahan daripada teks. Kerana mungkin kefahaman seorang ulama dalam menafsirkan hadis berbeza dengan ulama yang lain. Jadi kalau kita tak tahu, kita ingat inilah yang disebut oleh Nabi, sedangkan itu kefahaman ulama, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang hamba tahu, orang yang haid itu haram atasnya sembahyang. Maka hamba itu tiada suci. Adakah maka hamba tinggalkan sembahyang? Bersalah rugi bagi hamba. Itu memang tak ada hadis. Tapi Syekh membayangkan ataupun mungkin itu yang beliau fahami, ataupun apa yang beliau dengar daripada para guru di Al-Azhar dulu yang menguraikan hadis. Jadi ruginya tak dapat sembahyang. Kalau kita syok kan. Kalau bukan kita lah, kita tak datang haid orang lain. Bukan orang Mesir lah, orang negara lain. Maka hamba itu tiada suci. Adakah maka hamba tinggalkan sembahyang? Besarlah rugi bagi hamba. Faqala la innama zalika 'irqun faghtasili summa salli. Maka sabdanya, jangan engkau tinggalkan sembahyang. Tiadalah darah berkekalan itu menegahkan kamu daripada mengerjakannya. Bukannya engkau haid, hanya saja demikian itu darah. Bukannya engkau haid. Mana dalam hadis? Tak ada pun. Anti lasti bihaid, tak ada pun dalam hadis. Tapi ini huraian daripada Syekh Idris. Cuma bila kita baca tu, kita rasa menjiwai realiti pula. Subhanallah. Tu ya sekali lagi, sonok cara Syekh Idris ni memang best.
Orang kampung dengar pun jadi seronok kan? Tak adalah terlalu M yang tinggi-tinggi kan? Bahasa, laras bahasa tu sesuai untuk semua masyarakat kan? Maka sabdanya, jangan engkau tinggalkan sembahyang. Tiadalah darah berkekalan itu menegahkan kamu daripada mengerjakannya. Bukannya engkau haid, hanya saja demikian itu darah yang terbit ia daripada urat bernama azal. Azal ataupun azil, macam azal ataupun azil. Saya tu selalu merojak, selalu terlupa. Tak ya? Azal tu azil. Azal tu azil. Siapa nak ijtihad? Dia ada satu perisian kalau siapa rajin kan, al-ma'ani likulli rasmi makna. Sama kita. Yang ni senang, dia banyak apa, membantu kita dalam memahami secara cepat. Azil Jajah tu azil. Azil kahrabai dia pula. Bukan kahrabai. Sudah tak ada dah pula. Ada? Oh, bizal bukan bizal. Tak ada pula. Awak yang silap. Al-adil bikasir zal. Adil. Irqun yasilu minhu damul istihadah wal jam'u udhul. Jadi dia punya tashkilnya bikasir dal. Adil. Jadi apabila kita boleh bahasa Arab, kita nampak hanya saja demikian itu darah yang terbit ia daripada urat bernama azil. Kalau orang tak tahu, kata ini Nabi dah sebut ni. Yang kita dah khilaf pun Nabi sebut dah urat tu nama azil. Rupanya itu bukan kata Nabi. Itu adalah kefahaman dan juga sambungan terjemahan oleh Syekh Idris Al-Mardawi. Itu penting untuk kita menunjukkan mana satu yang teks asal terjemahan, mana satu huraian Syekh Idris Al-Mardawi. Maka hendaklah engkau mandi, kemudian sembahyang engkau. Fakanat taghtasilu li kulli salatin. Bila disuruh Rasulullah akan dia mandi, macam cerita lah. Bila disuruh Rasulullah SAW akan dia mandi, maka jadilah dia mandi bagi tiap-tiap sembahyang. Siapa dia tu? Sayyidatuna Ummu Habibah. Kata Abu Isa lagi, qala Qutaibah qala al-Layth lam yadhkur ibnu Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Umma Habibah an taghtasila 'inda kulli salatin walakinahu syai'un fa'alathu hi. Telah berkata Qutaibah, iaitu guru Imam At-Tirmizi, telah berkata Al-Layth, guru Qutaibah dan Asy-Syafi'i. Imam Layth dan Sayyidina Layth Ibn Sa'd dekat Makkah Imam Syafi'i. Tiada menyebut Ibnu Syihab akan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh ia akan Ummu Habibah bahawa mandi ia tiap-tiap sembahyang, dan tetapinya suatu yang memperbuat ia akan dia dengan suka hatinya sendiri. Jadi tindakan Sayyidatuna Ummu Habibah mandi tiap-tiap kali sembahyang itu beliau sendiri yang seronok itu. Adapun arah Nabi mandi berapa kali? Kita tengok dalam dalil yang lain. Sebab al-amru la yadullu 'ala al-marrah wa la 'ala al-takrar 'ala al-asah. Pendapat yang kuatnya dalam usul fiqh, perintah itu dia tidak la yaqtadi takrar wa la yaqtadi al-marrah, wa innama yaqtadi ijad al-fi'l fil waqi'. Faqat lagi. Cuma mau tak mau kena sekali itu mesti berlaku. Bila dah buat sekali, telah wujud perbuatan itu di luar. Cuma cukup sekali ke? Tak tahu. Kena buat banyak kali ke? Tak tahu. Dia kena tengok dalil lain. Itu perbahasan di segi usul dalam usul fiqh. Jadi pokok kita kaji, tak wajib mandi tiap-tiap kali sembahyang. Sebab wanita istihadah adalah dia mandi itu demi untuk dia solat. Kerana dia sudah dianggap wanita suci. Cukup sekali mandi macam wanita suci daripada haid yang lain.
Cuma dia ni kebetulannya darah masih keluar. Itu pada kebanyakan hukum mustahadah. Adapun wanita mustahadah yang mutahayyirah, dia kena mandi tiap-tiap hari. Bahkan dalam beberapa keadaan dia kena mandi tiap-tiap kali sembahyang. Lihat masalah 506. Kata Abu Isa, dan telah berkata setengah daripada ahlul ilmi, bermula perempuan mustahadah itu mandi ketika tiap-tiap sembahyang. Jadi pendapat ini kalau ikut dalam mazhab Syafi'inya, kena betul pada wanita mustahadah mutahayyirah nasiyah inqidha' al-haid fi asy-syahr al-madhi. 511 sembahyang masalah 511 masalah haid bersemedangan dan ibadat yang harus baginya. Kata Nawawi, adalah orang perempuan mustahadah itu boleh sembahyang dan puasa dan i'tikaf dan membaca Quran dan menyentuh mushaf dan menanggungnya dan sujud tilawah dan sujud syukur, dan wajib segala ibadat atasnya sebagai perempuan yang suci sekaliannya. Maka ini telah ijma' atasnya, iaitu bagi wanita yang tidak sampai kepada folder mutahayyirah. Tapi kalau mutahayyirah tak boleh, sebab mutahayyirah dia akan jadi ada sebagian hukum dia diiktibar wanita suci, ada sebagian hukum dalam masa yang sama dia diiktibar seperti wanita yang datang haid. 512 masalah haid bersemedangan dan wajib mandinya. Kata Nawawi, adalah pada sabda Nabi SAW dalam hadis dalam masalah 510 pada sabdanya, innama dzalika 'irqun faqtasili wa salli. Itulah dalil atas wajib mandi atas orang yang haid bersemedangan itu apabila habis masa haidnya. Maksudnya bila dia kena mandi pada hari yang ke-16. Kan dia datang haid tu hari 13 tak boleh mandi lagi sebab dia haid. Hari 14 haid, hari 15 haid, keluar lagi dah hari ke-16, mandi teruslah sampai dia kena mandi pada hari yang ke-16. Dia tengoklah start haid dia bila. Start haid dia bila dikira sebab bukan semestinya waktu subuh 16 tu dah kena mandi. Dia tengoklah haid dia start bila, dan 15 hari itu maksudnya 24 jam kali 15 hari. 24 jam kali 15. Jadi dia akan tahu tekan haidnya masuk start pada Zuhur 1 Muharram. Dia tengoklah, dia kira balik, nanti maknanya lebih kurang kasar-kasarnya hari ke-16 Zuhur tu baru dia wajib mandi. Dia kira baliklah berapa jam. Kata Nawawi, adalah pada sabda Nabi SAW dalam hadis di dalam masalah 510 pada sabdanya, innama dzalika 'irqun faqtasili wa salli. Itulah dalil atas wajib mandi atas orang yang haid bersemedangan itu apabila habis masa haidnya, dan jika adalah darahnya hanyut sekalipun. Kalau begitu hanyut di sini maknanya masih berterusan. Kita jumpa mana kalimah hanyut sebelum ni? Masalah itu apa tadi? Saya tadi buat hanyut tu masih berhenti dah 500 pada yang 1, 2, 3. Baca sekali lagi kau itu. Kita habiskan sikit lagi, maka kita sambung balik. Sebab kalau saya salah faham tadi. Itulah dalil atas wajib mandi atas orang yang haid bersemedangan itu apabila habis masa haidnya, dan jika adalah darahnya hanyut sekalipun. Maksud darahnya masih berterusan sekalipun, maka ini hukum ijma' ulama atasnya. Baik, 509 tadi kata Nawawi bahawasanya perempuan yang keluar darah haid bersemedangan itu baginya hukum segala perempuan yang suci pada kebanyakan hukum-hukumnya, maka harus bagi suaminya wajib akan dia pada waktu hanyut darahnya. Itu waktu darahnya masih keluar. Maafkan saya silap. Saya terkalih dengan masalah wanita haid. Jadi bagi wanita yang datang istihadah, apabila dia itu bukan mutahayyirah, maka pada hari dia telah dianggap suci, iaitu pada hari ke-16 ke atas, maka sebenarnya suaminya sudah boleh untuk bersama dengan dia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Esok kita akan masuk esok hari. Kita akan jumpa pada hari Selasa, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Ada soalan? Dah bakar semua bahaya
Najmi senyum tu, kekal tu. Jadi sebelum soalan jelas semua ya. Alhamdulillah, kita sama-sama tangguh kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina waj'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wal muslimina kullihim ya arhamar rahimin. Allahumma amitna 'ala al-iman wal islam, amitna wa anta radin 'anna, amitna wa nahnu narda bika ya arhamar rahimin. Amitna wa nahnu naqulu la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. أمسنا وأنت راض عنا، أمسنا وأنت راض عنا، أمسنا وأنت غافر ذنبنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل الأعمار الباقية أعمارا صالحة جعلناها في عبادتك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. تقبل منا وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك المتقين وارزقنا قوة الحفظ فأصبحنا بك وعاء للدين يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.